Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk modul kali ini, kita akan bercerita tentang bagaimana kita nak setting untuk kita punya website. Okey, yang permulaan kalau misalnya kita dah buka tadi, kita boleh tengok di ruangan setting di sebelah sini. Okey, di sebelah kiri bawah. Okey, kita tengok di situ, kita klik di situ permulaan. So dekat sini kita akan tengok dia ada 5 submenu. Okey. Yang mana setiap satunya kita boleh buka untuk setting. Okey. So yang pertama kalau misalnya yang untuk general, okey, untuk submenu general, yang pertama adalah kita uploadkan kita punya favicon. Okey. Pastikan saiz sekitar 160 darab 160 ataupun 320 darab 320. Okey, tujuan favicon ni, favicon ni adalah untuk kalau misalnya kita tengok macam sekarang ni, okey, yang gambar kecil yang bersama kita punya nama page kita ke atas tu, okey, website kita tu, so dia ada logo-logo tu. So logo itulah yang akan berada di kawasan tu. Okay. So kita on kan dia punya image optimization. Okay. Lepas tu kita enable kan juga untuk back to top. Okay. Back to top ni kalau kita perasan, okay, kalau di dalam website kita tu, okay, nampak tak ada button hijau di sebelah kanan bawah. Okay. Sebelah kanan bawah tu. Okay. Dia punya tujuan adalah untuk sekiranya kita punya pembaca ataupun pelawat ke website kita, okey, bila dia sampai ke bawah tu, so dia boleh klik saja button tu, so dia akan terus naik ke atas. Okey, yang ni sebagai satu kemudahan lah. Okey, lepas tu kita tengok daripada segi itu kita boleh ubah dia punya position, maksudnya di sebelah kanan macam default sekarang, ataupun kita boleh ubah dia di sebelah kiri. Okey. Kalau kiri ni selalunya untuk yang untuk orang-orang yang kidal lah. Okey. So selepas kita dah masukkan dah uploadkan gambar dan setting ni, so kita boleh terus back semula. So jangan risau sebab yang ni dia akan jadi auto save. Okey, selepas general kita pergi ke domain. Okey. So kalau misalnya sekarang kalau kita tengok di sini, okey, website builder domain tu, itu adalah nama domain kita. Okey. Nama domain kita status masih aktif lah. Okey. Lepas tu kita tengok ke bahagian marketing. So di bahagian marketing ni kita ada 4 lagi submenu. Okey. 4 lagi submenu yang mana satu Google Analytics, okey, Google Tag Manager, Site Verification dan Pinterest Button. Okey. So kalau kita tengok yang pertama kita tengok kepada Google Analytics dulu. Okey. So bila kita dah buat Google Analytics, okey, so kita nak dapatkan dia punya tracking ID, so kita boleh masuk di sini. Okey. Kita masuk di sini untuk untuk nak communicate dengan kita punya Google Analytics kita. Okey. Kalau kita back, kita boleh tengok untuk Google Tag Manager sama juga. Okey, so kita kita create dulu account Google Tag Manager, dapatkan dia punya ID dan kita masukkan ke dalam ruangan. Okay. Sama juga untuk site verification. Okey, yang ini nanti kita akan belajar nanti. Okey, kita akan belajar nanti. Maksudnya kita masukkan code, okey, special code daripada Google untuk dia nak verifykan kita punya domain. Okey. Yang itu yang kita akan buat nanti. Okey, lepas tu nampak dekat yang last ni ada Pinterest button. Okey, Pinterest button kalau kita klik situ, so kita boleh enablekan dia ataupun kita just abaikan saja. Okey. So kalau tengok, kalau misalnya sekiranya kita enablekan button tu, so yang ini adalah contoh, okey. Ini adalah contoh website kita. So dia ada button untuk Pinterest. Okey. So maksudnya siapa yang nak follow kita tu, so dia boleh klik saja situ untuk save kita punya
Pinterest. Okey, ini sekiranya kita ada Pinterest lah. Okey, ini ada salah satu daripada social media juga. Okey, lepas dah marketing, kita boleh tengok kepada blog. Okey, untuk blog, bagi template-template baru, okey, kita perlukan enable dulu. Okey, kita perlu enablekan dia punya button untuk blog. Okey, tapi sekiranya tuan-tuan perempuan tidak memerlukan blog, so just disable saja. Okey, ini bagi siapa yang memerlukan blog, okey, untuk nak tunjukkan ataupun dia nak tulis konten dia. Okey, konten dia berkenaan dengan dia punya produk ataupun dia punya servis. So bagi saya adalah penting untuk kita enablekan blog tu. Okey, so selepas kita dah enable, okey, so kita boleh setkan dia punya blog author. Okey, kita boleh masukkan kita punya nickname. Okey, lepas tu format URL ni, kalau saya suka pilih kepada post name. Okey, supaya kita punya URL untuk website kita tu yang pertama tak panjang sangat, yang kedua sekiranya kita jarang-jarang update kita punya blog, okey, saya nasihatkan kita gunalah post name ni sahaja. Okey, sebab apa? Kalau kita gunakan, kita pilih pada day, month atau year ni, so dekat situ nampak sangat, nampak sangat website kita tu jarang-jarang kita update. So nanti kita punya pelawat kepada website tu akan nampak macam kita tak serius. Okey, kita tak serius untuk website kita. Kita jarang update, so dia pun akan agak sanksi sikit lah kalau dia nak membeli ke apa ke semua. Okey, lepas tu di ruangan ni kita boleh enablekan komen. Okey, enablekan komen ni, okey, bagi saya dia penting. Sebab apa? Bila kita enablekan komen tu, kita dah macam memberi peluang, okey, memberi peluang kepada pelawat kita untuk komen di website kita. So dalam masa yang sama berlaku engagement di website kita. Okey, so di situ bagi saya dia penting untuk kita punya SEO jugalah. Okey, lepas tu number of comment ni kita boleh pilih maksimum sehingga 10. Okey, kita boleh setkan dia untuk dia sort based on populars ataupun newest. Okey, so yang ni kalau saya suka yang paling baru punya tu, dia akan berada di atas. Okey, bila kita dah set macam sekarang, so kita boleh back lagi. Okey, kita boleh back lagi. Lepas tu kita boleh tengok sekarang ni dia ada satu lagi submenu dipanggil add fund. Okey, so add fund ni dia pecah pula kepada 4. Okey, dekat site editor ni make sure kita enablekan blog creator. Okey, supaya nanti kita boleh save kita punya blog-blog yang kita akan tunjuk tu nanti. Okey, kita boleh save dia untuk digunakan banyak kali lah. Okey, di dalam website yang sama. Okey, lepas tu dia ada 404 error page. Okey, yang ini sekiranya kita punya pelawat mencari website ataupun page kita, okey, ataupun page kita, so bila dia tak jumpa ataupun dia tersalah type apa semua, dia akan keluar macam ni lah. Okey, kalau misalnya tuan-tuan perempuan ada design lain nak masuk, boleh just upload saja gambar tu. Okey, lepas tu kita akan tengok dekat situ ada delete store. Lepas tu kita akan tengok lagi satu ada delete site. Okey, dua-dua ni jangan gunalah. Okey, sebab apa? Sebab dia akan delete kita punya store ataupun dia delete kita punya site. Okey, bila kita back semula, okey, dah habis untuk ruangan setting. Okey, so dekat situ kita akan nampak lagi. Okey, yang ini untuk setting kepada theme. Okey, template kita ni, okey, kita nak ubah kita nak ubah dia punya font ke apa ke. Jadi di ruangan theme ni, okey, kita boleh ubah dia supaya keseluruhan website kita akan berubah secara serentak. Maksudnya akan sama semua. Misalnya kita tulis font untuk tajuk tu, okey, kita guna satu jenis font, so semua dalam
page kita dalam website kita ni akan menggunakan font yang sama. Okey, yang itu akan kita akan jumpa lagi untuk modul tu. Okey, so semoga video ni dapat memudahkan tuan-tuan puan-puan. Okey, so terima kasih. Assalamualaikum.